Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam. Okey. Baiklah. Sebelum tu Ustazah nak ambil kehadiran. Okey, Jasmine, Farah, okey, Fatih, Lily. Okey. Semua dah okey, baiklah. Semua dah bersedia ke nak belajar hari ni? Dah. Dah, okey. Baiklah, pertama sekali Ustazah nak ingatkan kamu semua perlu onkan kamera. Okey, kalau ada apa-apa permasalahan boleh bagi tahu Ustazah lah. Lepas tu yang kedua, onkan mic. Kalau macam Ustazah tanya kan ada yang tak faham ke dan sebagainya, kamu boleh tanya Ustazah, okey? Boleh? Okey. Baiklah. Sebelum tu. Okey, apa khabar semua? Semua sihat hari ni? Alhamdulillah sihat. Okey, alhamdulillah sihat. Okey. Baiklah, 2 hari lepas kita telah dikejutkan dengan dengan arwah Siti Sarah kan. Siti Sarah meninggalkan yang artis tu, betul? Betul. Betul? Betul. Semua boleh dengar? Okey, betul kan? Ya. Okay, jadi mana apa yang okey, good. Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada berita tersebutlah? Apa dia? Yang mana kita kena tahu kematian tu pasti. Okey, dan Ustazah nak nasihatkan bagi perempuan, okey, kita ni perlu jaga aurat, termasuk lelaki lah kena jaga aurat kan, walaupun sebelum ni kita tak tutup aurat dengan sempurna. Okey, kita kena belajar slow-slow untuk kita tutup aurat dengan sempurna. Okey, bagi perempuan, yang lelaki pun sama. Jadi kita kena sentiasa bersedekah. Lagi apa kebaikan-kebaikan yang Siti Sarah buat. Okey, kalau bagi kita yang belum berkahwin kan, Ustazah belum kahwin, belum kahwin, yang mana kita kena taat kepada ibu ayah kan, yang mana kita dah belajar tajuk apa, muliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Jadi bila perempuan dah berkahwin, kena taat pada suami. Yang lelaki, okey, kena jalankan tanggungjawab sebagai suami, kena sediakan apa yang patut untuk isteri. Okey. Tapi yang penting kita kena bersedekah lah, bersedekah dan sebagainya. Okey, jadi sebelum kita nak masuk pembelajaran kita yang baru hari ni, okey, Ustazah nak kita sama-sama baca doa belajar. Okey, dan mengucap 2 kalimah syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah nak sama-sama ya baca doa. Ya Allahumma ftah alaina bikamataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okey, amin. Okey. Asyhadu an la kita baca kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Baiklah. Sebelum kita nak masuk pembelajaran kita hari ni kan yang baru, okey, jadi Ustazah nak tunjukkan dekat awak semua beberapa gambar lah. Jadi Ustazah nak kamu semua lihat dengan teliti dan cuba fahamkan apa kedua-dua gambar ni untuk disampaikan, apa kaitan gambar dengan tajuk yang kita akan belajar hari ni. Okey, semua dah tengok? Okey, siapa tahu ni gambar tentang apa? Okay, siapa tahu ni gambar tentang apa? Suara Ustazah jelas, kuat? Tirai. Suara Ustazah jelas? Ya. Okay, jelas. Okay, good. Okay, satu kata tentang sambutan hari raya. Okay, ada jawapan lain? Macam gotong royong. Kata-kata sambutan. Okay, bergotong royong. Okay, lain ada jawapan lain, kawan-kawan lain? Ada? Tahu. Dia berkaitan dengan apa? Tak tahu? Keluarga.
Keluarga. Jadi kalau kamu tengok gambar yang pertama, keluarga kan. Ataupun kalau makcik, kalau kita dengan makcik-makcik dipanggil apa? Kalau yang pertama ni kita tengok dia bergotong royong, ada yang berlari. Ya Farah? Makcik-makcik tadi saudara mara. Kan ada sanak saudara. Saudara mara kan datang rumah, ziarah kita. Jadi Ustazah nak kamu semua pegang jawapan tu dulu. Yang mana Ustazah akan bacakan tentang objektif yang kamu akan dapat pada akhir pembelajaran nanti. Yang mana kamu dapat menjelaskan maksud berpegang dengan tali Allah dan dalil nakli berpegang dengan tali Allah lah. Iaitu persaudaraan. Yang kedua, kamu dapat menerangkan cara mengukuhkan persaudaraan. Macam mana cara-cara dia. Jadi Ustazah nak kamu semua buka muka surat, buku teks lah. Pendidikan Islam, tingkatan 2, buka muka surat 211. Semua dah buka ke? Semua dah ke? Muka surat 21. Ustazah salah lagi lah. Terlebih ni. 21, muka surat 21. Semua dah? Dah jadi sebenarnya hari ni kita nak belajar tentang apa? Macam tadi ada kawan cakap sambutan hari raya, makcik-makcik datang. Persaudaraan. Persaudaraan. Jadi sebenarnya hari ni kita nak belajar tentang, betul lah kawan-kawan kamu cakap manisnya persaudaraan. Bergotong royong kan, manis kan? Bila kita jumpa saudara mara kita, manis lah kan? Rasa seronok. Jadi hari ni kita nak belajar tentang manisnya persaudaraan. Jadi sebelum tu Ustazah nak tanya, apa tu manisnya persaudaraan? Apa tu manis dan apa tu persaudaraan? Siapa tahu? Jadi yang mana Haris? Ya? Boleh dikaitkan dengan keluarga atau jiran. Boleh dikaitkan dengan keluarga. Jawapan lain? Atau jiran. Good. Jadi yang mana maksud manisnya persaudaraan ni, Allah SWT ni dia menggalakkan seseorang Muslim ni untuk hormat saudara sesama Islam. Bukan cuma kita ni pelihara dari segi pergaulan kan, cara kita cakap, tapi dalam aspek ekonomi dan keseimbangan kehidupan sosial. Yang mana kita ni letakkan ni satu tanggungjawab kita lah. Kan? Satu tanggungjawab kita yang kena buat supaya dapat rahmat dari Allah SWT, yang mana kita ni tolong sama-sama dengan saudara seagama se-Islam. Sebab itulah manisnya persaudaraan. Jadi kamu semua faham ke? Jelas? Yang mana topik kita belajar hari ni? Good. Ustazah nak tanya, siapa tahu apakah maksud berpegang teguh dengan tali Allah SWT? Siapa tahu? Tak ada yang tahu? Jadi Ustazah akan terangkan dululah. Yang makna maksud berpegang teguh dengan tali Allah, kalau kamu tengok dari menurut Ibnu Mas'ud kan, agama Islam secara keseluruhannya. Dari segi bahasa berpegang teguh dengan ajaran Islam. Kita tengok yang first dulu. Menurut Ibnu Mas'ud, yang mana kalau dalam kehidupan ni kita kena berpegang dengan Al-Quran kan, secara keseluruhan dari segala aspek. Yang mana kita tahu Al-Quran ni adalah panduan dalam hidup kita. Daripada cerita dekat dunia sampailah dekat akhirat, syurga neraka, benda yang kita tak tahu, kita boleh tahu daripada Al-Quran. Kitab yang sekarang kita baca adalah Al-Quran. Betul tak? Dari segi pasal kekeluargaan, pasal persaudaraan, pasal apa lagi? Harta benda semualah. Semua kita tahu daripada Al-Quran. Jadinya apa-apa sekalipun, kita kena rujuk balik kepada Al-Quran. Jadi dalam kehidupan ni kena berpegang kepada Al-Quran daripada segala aspek. Kalau dari segi bahasa, apa pula maksudnya ni kan? Berpegang teguh dengan ajaran Islam. Yang mana Islam ni agama persaudaraan dan perpaduan. Kan? Sebab tu umat Islam ni jadi kuat dan juga dapat mencapai kecemerlangan dalam hidup. Hidup kita ni kena berpegang teguh dengan ajaran Islam. Maka
barulah selesai masalah. Apa jua masalah sekalipun lah kan. Selain tu hidup ni tenang dengan Allah, dan Allah ni dah bagi panduan dekat kita, maka hidup kita ni akan aman di dunia dan di akhirat. Okay, jadi kamu semua jelas ke apa yang Ustazah terang tentang masuk pegang teguh dengan tali Allah? Boleh tak siapa-siapa volunteer apa yang kamu faham setelah Ustazah jelaskan tentang masuk berpegang teguh dengan tali Allah? Siapa-siapa? Faris. Kita kena kuat beriman kepada Allah. Okey, dia kena kuat beriman kepada Allah. Supaya apa? Supaya apa? Dapat masuk syurga. Supaya dapat masuk syurga kalau kita berbuat baik kepada sanak saudara kita, kan? Sebabnya apa? Kalau kita ada iman yang kuat, kita tak ada rasa sifat hasad dengki, jadi tenanglah hidup kita, kan? Dengan adik-beradik dan sebagainya. Okay, ada jawapan lain? Boleh tak semua onkan kamera? Okay. Ada? Siapa lagi? Jawapan lain? Apa yang kamu faham tentang masuk pegang teguh dengan tali Allah? Ada? Ada? Okay, Amal, Jasmine, Fatih, Ramzan, Nick, Haikal, Ilyas, Farah. Ada? Ada tak? Jasmine? Lily, boleh tolong? Amal, Ramzan? Subhanallah. Okay, Hasif ada? Apa yang kamu faham tentang masuk pegang teguh dengan tali Allah ni? Okay, Farah. Farah? Okay, Amal. Jadi Ustazah harap kamu jelas dan faham ya tentang masuk berpegang teguh dengan tali Allah. Okay. Slide yang seterusnya. Okay. Siapa tahu apakah dalil nakli berpegang teguh dengan tali Allah? Dia tak? Okay, jadi kamu boleh tengoklah dekat slide ataupun dekat dalam buku teks. Dan Ustazah nak kamu semua dengarlah Ustazah baca. Lepas Ustazah baca, Ustazah nak siapa-siapa volunteer lah. Okay. Boleh? Boleh? Ya. Boleh. Okay, good. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffat wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Okey, yang mana ni daripada firman Allah SWT daripada surah Al-Baqarah 2 ayat 208. Okey, Ustazah nak siapa-siapa volunteer boleh baca? Okey, dalil nakli daripada firman Allah surah Al-Baqarah 2 ayat 208. Boleh? Fatih? Nick? Ni Akil? Okey, yang perempuan? Ramzan? Boleh? Cepat-cepat. Jangan takut-takut, jangan malu. Okey, Faris. Okey, boleh? Wahai orang yang Faris, baca bismillah. Bismillah. Ni baca dia punya surah dia, surah Al-Baqarah. Yang muka surat 21 tu ya? 23. Oh, 21. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Okey, terima kasih Faris. Okey, jadi apa maksud daripada dalil nakli ni? Maksudnya apa? Okey, yang mana wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Apa yang kamu faham tentang maksud ni? Ada tak? Ada. Okey. Jadi dari firman Allah ni maksudnya masuklah kamu ke dalam Islam, kan? Berpegang pada Islam yang melawan dengan hawa nafsu. Sebabnya apa? Sebabnya ia panduan daripada Allah untuk kebaikan kita,
kan. Jadi kita Islam ni kita kena pegang secara hukum-hukum keseluruhannya. Contoh ada orang suka sedekah, kan, puasa tapi tak suka solat. Jadi ni kita jangan ikut jejak langkah syaitan lah. Kan, sebab syaitan ni adalah tunggang nafsu kita. Jadi nak tak nak kita perlu elakkan lah sentiasa solat. Kena jauhkan daripada perkara-perkara yang Allah SWT tak suka. Okey, semua jelas, faham tentang apa maksud dari nakli berpegang teguh dengan tali Allah SWT. Okey, Ustazah nak siapa-siapa volunteer? Okey. Apa yang kamu faham setelah Ustazah jelaskan? Okey, Farah. Okay, kalau Farah faham, okey, boleh tak jelaskan? Boleh? Amsyah? Boleh, Baru boleh. masuk ya? Okey, Farah. Okey, boleh tak tolong jelaskan apa yang kamu faham? Boleh? Okey, Jasmine, Fatih, Subhanallah, kenapa senyap? Amal? Okey, cepat-cepat. Ya, cikgu. Maksud Okey. dalil ni. Okey, siapa dulu? Adik. Farah dulu. Okey, Jasmine dulu. Seorang Islam kena patuh dengan apa yang ada dekat dalam Al-Quran. Okey, good. Semua kena patuh dengan Al-Quran, okey? So, everything kalau tak tahu boleh rujuk Al-Quran. Gitu. Okey, kalau tak tahu boleh rujuk Al-Quran. Okey, Jasmine, boleh nak sambung? Boleh nak tambah lagi? Tambah lagi Jasmine. Jangan risau, jangan takut. Okey, Jasmine. Okey, yang mana Farah cakap semuanya terletak kepada kitab Al-Quran, kan? Itulah panduan kita daripada segala aspek. Jadi nak tak nak untuk kita jauh daripada nafsu, hawa nafsu daripada syaitan. Jadi nak tak nak kita kena jauhkan diri daripada apa? Daripada perkara yang Allah SWT tak suka. Ya, Jasmine ada nak tambah? Ada? Kalau cakap Boleh cakap je, tak apa, jangan risau. kalau cakap jauhkan daripada perkara yang buruk. Okey, jauh daripada perkara yang buruk. Sebab itu adalah perbuatan, sebab kalau kita dekat daripada perkara yang buruk, kiranya apa? Kiranya itu adalah perbuatan syaitan. Jadi kita perlu jauhkan. Okey, good. Okey, betul. Jadi Ustazah harap kamu jelas dan faham ya tentang dalil nakli berpegang teguh dengan tali Allah daripada firman surah Al-Baqarah 2 ayat 208. Jangan senyap sangat ya. Okey. Jadi seterusnya Ustazah akan terangkan apa tentang hadis. Okey, hadis ni di mana? Okey, ini daripada riwayat Muslim ya. Riwayat Muslim. Iaitu nombor hadis dia 4685. Ini hadis sahih tau. Hadis sahih daripada An-Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, okay, kamu semua boleh tengok buku teks ataupun boleh tengok slide. Okay, nanti Ustazah nak sesiapa volunteer lah. Okay, boleh? Boleh. Boleh ke tak? Boleh kan? Boleh. Okay, good. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Okay, iza ishtaka minhu ud'un tada'a lahu sa'irul jasadil sahari wal humma. Okay, jadi faham ke apa maksudnya ni? Faham? Okay, jadi Ustazah nak sesiapa volunteer boleh tak baca hadis ni? Sesiapa? Okay, Fatih. Okay, good. Boleh. Kamu boleh tengok dalam buku teks. Okay, muka surat 23. Boleh? Okay, Fatih. Cepat. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Iza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahari wal humma. Okay, good. Terima kasih Fatih. Okay, jadi apa maksud daripada hadis ni? Okay, yang mana kamu boleh tengok, okay, perumpamaan kan orang mukmin dalam saling berkasih sayang, persaudaraan dan berlemah lembut adalah seumpama satu badan. Jadi apabila salah satu daripada anggota badan sakit,
seluruh badan merasai kesakitan dan tidak lena tidur. Kenapa sih ada sakit-sakit badan ni? Tak lena tidur lah, apalah. Okay. Apa yang kamu faham tentang hadis ni? Ada yang faham? Okay, siapa boleh volunteer? Ada? Ada? Okay, Ustazah terangkan dulu tau. Okay. Jadi yang mana? Jadi dalam Islam ni, okay, kita hendaklah berpegang teguh dengan ajaran Islam kan, dengan sentiasa bersatu padu lagi dan menjaga hubungan hubungan mukmin kan. Kalau dah masuk bab berkasih sayang, dengan persaudaraan kan, jadi dengan berlemah lembut adalah seumpama satu badan. Kan berkasih sayang dengan berlemah lembut itu adalah termasuklah dan kira dalam satu badan lah. Maksudnya dia tak boleh berpisah. Okey. Jadi apa lagi? Apa yang kamu faham? Jadi inilah yang dikatakan manisnya persaudaraan. Okey. Bila dalam Islam ni kita macam adik-beradik. Betul tak? Kalau kamu perasan ada yang susah, kita tolong, padahal kita tak kenal dia pun. Betul tak? Kita bersedekah dekat orang-orang tepi jalan, kadang kita tak kenal dia pun. Jadi kiranya kita bersedekah dekat orang tu tak kira siapa pun. Jadinya bila dah dalam Islam, hubungan kita dengan sesama Islam ni kita tak boleh nak maki orang tu kan, nak kata sembarangan, sebab ni kita bersaudara. Jadi itulah ibadahnya kita dalam Islam, jangan bermusuh kan, jangan bermusuh-musuhan. Kita dalam Islam ni kalau ada masalah kita perbaiki. Jangan pentingkan diri sendiri, jangan dengki dekat orang. Maka musuh bagi yang sangat dahsyat apa dia? Syaitan lah. Syaitan, sebab dialah yang perosak bagi manusia. Betul tak? Macam tu. Okay, jadi kita nak kita sentiasa mengeratkan hubungan persaudaraan sesama Islam lah. Jangan ada rasa sikap dengki-menengki. Kan, yang mana kamu boleh tengok kan yang viral yang baru-baru ni, yang dia sihir 7 keturunan tu kan? Betul tak? Betul? Ada tak kamu dapat berita tu? Okay, yang mana dengan adik-beradik. Adik-beradik tu adalah saudara mara, betul tak? Jadi kalau boleh kita janganlah ada sikap dengki-menengki dengan adik-beradik kita sendiri sampai sihir-sihir. Sebab itu dah jatuhnya syirik kan, sebab dah main sihir. Itu dah. Terus kalau dia tak bertawad cepat, kalau dia tiba-tiba meninggal, masuk api neraka lah. Kan? Kalau dia buat orang tu tak ampunkan dia, macam mana? Jadi nak kita kalau boleh jauhkan sikap dengki-menengki. Kan? Supaya adanya manisnya persaudaraan. Jadi Ustazah nak siapa volunteer apa yang kamu faham kan tentang hadis ni? Nu'man bin Bashir ni. Okay, boleh? Satu-satu. Kan Ustazah dah terangkan apa yang kamu faham. Okay? Jangan takut. Okay, onkan kamera. Jangan risau. On mic kalau kamu cakap. Okay, Farah, apa dia? Ya? Dalam hadis ni Rasulullah cakap yang kita semua ni like family. So kalau kita ada benda boleh kongsi. So kalau kita ada perasaan yang ada dengki ke ada tu, tak elok nanti untuk hubungan kita nanti macam boleh lagi pecah. Jadinya kita nak tak nak, kalau kita ada rasa sikap rasa sikap tak puas hati, kita kena bincang baik-baik kan, kita kena face to face, kita kena tanya, betul tak? Yes. Untuk kita nak selesaikan masalah. Janganlah macam isu yang tadi Ustazah cerita, bila dia tak tanya apa masalah awak tak puas hati dengan saya, kan adik-beradik bergaduh kan, jadi dia terus sihir menyihir. Padahal mungkin ada salah faham sikit je, tapi dia buat sampai benda tu jadi syirik. Kan, jadi nak tak nak betul lah Farah kata kita kena berbincang dulu. Okay, ada jawapan lain? Faris ada? Lily, Amal, Ilyas, Asif. Saya buat kat chat. Okay, Faris, apa dia? Saya kat nanti chat. saya nak buat kat chat. Panjang sikit. Okay.
Okay, awak nak tulis kat chat. Sorry, Ustazah putus-putus. Apa dia? Kawan-kawan lain boleh dengar? Boleh? Boleh? Okay, jadi Ustazah harap kamu jelas dan fahamlah. Okay, boleh Amal. Okay, jadi Ustazah harap kamu jelas dan fahamlah tentang hadis ni daripada An-Nu'man bin Bashir. Kan? Okay, jadi slide yang seterusnya. Okay. Jadi Ustazah nak tanya, apakah cara mengukurkan persaudaraan? Apa cara-cara dia? Siapa tahu? Siapa tahu? Ada, siapa tahu ada berapa? Tak tahu. Cara dia Okay, jadi inilah nanti Ustazah akan terangkan cara. Ya, Farah? ada 3. Ada 3. Okay, good. Ada 3. Okay, 3 tu apa? Okay, siapa boleh amal, Fatih? Lisan, Sama perbuatan. je. Hati. Macam perbuatan dengan hati. Okay, perbuatan dan hati. Okay, Hasif, apa dia? Sebut Hasif. Tadi right hand kan? Okay, Hasif. Okay, cepat. Ustazah nak dengar suara awak. Cepat. Apa dia? Hasif. Okay, boleh on Ya. mic? Sebut. Okay, apa dia? 3 cara tu. Sebut. Hasif. Apa dia? Ni Ustazah dah tunjuk dekat slide ni, subhanallah. Okay, apa dia? Yang pertama. Sayang kat jiran. Sayang. Hati. Apa? Hati. Hati yang pertama. Yang kedua, lisan. Okey, yang ketiga, perbuatan. Ingat, ini adalah cara mengukurkan persaudaraan. Hati, lisan, perbuatan. Ingat 3. Apa dia? Ulang balik, Amal. Hati, lisan, perbuatan. Okay, good. Terima kasih. Okay, Faris, apa dia? Sebut. Okay, it's okay. Supaya kamu ingat. Kawan-kawan tu. Perbuatan. Okay, hati, lisan, perbuatan. Okay, good. Okay, jadi Ustazah akan terangkan satu persatu lah yang mana. Okay, yang pertama kita tengok dari segi hati. Okay, hati yang pertama ikhlas. Ikhlas, okay. Tidak ada sesuatu kepentingan melainkan mentaati perintah Allah SWT dan Rasul. Okay, apa maksudnya ni? Siapa tahu apa maksudnya? Okay, dari segi hati. Okay, yang mana kalau ikhlas ni, kita kena apa? Kita kena wujudkan sifat ikhlas dalam melakukan sesuatu, kan sesuatu perkara. Tak ada kepentingan lain melainkan untuk kita nak mentaati perintah Allah SWT dan Rasul. Okay, yang kedua apa? Bersangka baik, iaitu menjaga perasaan orang lain dengan tidak bersangka buruk kepadanya. Okay, apa maksudnya yang ni? Jangan kita bersangka buruk kepada orang tu. Maksudnya kat sini, kita kena cuba bersangka baik dengan sentiasa menjaga perasaan orang lain, kan, dengan sentiasa berfikiran positif dan tidak bersangka buruk lah. Kita janganlah contoh kan. Jiran sebelah bagi jiran sebelah kanan dia tu makanan. Tapi yang dekat rumah kita ni dia tak bagi. Dan tu kebetulan kita nampak pula. Janganlah kita bersangka buruk. Kita cakap, kenapa jiran sebelah rumah aku ni tak bagi makanan sedangkan aku selalu baik dengan dia, buat dengan dia. Janganlah macam tu. Kadang-kadang mungkin orang sebelah tu, okay, yang jiran yang dibagi tu mungkin ada dalam kesusahan ke, kan, mungkin dia ada buat kebaikan ke dengan jiran yang tu yang bagi tu. Jadi nanti kita jangan bersangka buruk. Kita kena sentiasa bersangka baik, kena positif. Okay, kalau yang ikhlas apa dia? Kalau kita buat sesuatu tu, janganlah kita nak mengharapkan apa-apa balasan dan sebagainya. Sebab kita kena, hati ni kena sentiasa ikhlas, kan? Kita kena fikir kita buat tu kerana Allah SWT, kerana Rasul juga. Okay, boleh? Jadi Ustazah nak siapa boleh volunteer apa yang kamu faham dari segi hati, ikhlas lah, tak kisahlah. Seorang nak ambil ikhlas ke, nak terangkan tentang ikhlas. Yang seorang nak contoh Hasif nak terangkan tentang bersangka baik. Okay, boleh cepat-cepat. Okay, Farah macam nak cakap je. Okay, boleh? Boleh Farah?
Apa maksudnya macam bila hati kita ikhlas, kita buat sesuatu tu dia ikhlas, nanti orang yang dapat contoh macam kalau kita bagi something kat orang tu and kita bagi tu dengan keadaan yang kita ikhlas, orang akan dapat rasa yang kita ikhlas bagi benda tu dekat dia. So bertambah Betul. Kan kalau kita bagi benda bertambah sayang orang tu kat kita. Bertambah Bertambah betul, bertambah sayang dekat orang, bertambah sayang dekat kita. Betul lah. Kalau kita macam kita bagi sesuatu tu, kadang-kadang sebenarnya betul lah apa yang Farah cakap. Kadang-kadang orang tahu kalau kita ni bagi ikhlas ke tak. Contohlah kalau dari segi masakan, kalau kita sebelum ni dah tahu orang tu pernah dengki kita dan sebagainya kan. Lepas tu dia bagi kita makanan, kebetulan makanan tu masin gila, contohlah. Kiranya orang tu tahulah ya sebenarnya orang ni bagi dekat kita ni tak ikhlas pun. Dia saja je nak buat baik tapi macam tu lah. Macam bersangka buruk pula kan. Macam tu lah nak bagi contoh. Tapi tak nak kita kena ikhlas lah dalam setiap perbuatan kita kan. Bagi makanan dan sebagainya. Okay, good. Okay, ada jawapan lain? Faris ada amal Ramzan Fatih. Okay, Faris apa dia? Okay, bersangka baik. Okay, Faris nak terangkan bersangka baik. Okay, apa dia? Kita kena apa ni? Kita jangan fikir-fikir negatif pasal saudara kita. Tidak, nanti kita selalu akan fikir negatif je. Kita kena bersangka baik selalu. Betul. Kalau kita sentiasa berfikiran negatif, betul. Good. Kita kena sentiasa berfikiran positif. Kalau kita sentiasa berfikiran negatif, hidup kita pun akan sentiasa negatif kan. Benda yang kita rasa orang lain buat tu kita rasa benda tu salah je. Padahal elok je. Diri kita je yang rasa berprasangka yang tak bagus. Jadi nak hati kita ni kena bersih. Kena baiklah, baik. Macam mana nak baikkan hati kita? Kena sentiasa berzikir, baca Al-Quran, solat supaya dijauhi dengan perkara-perkara yang tak disukai oleh Allah SWT lah. Okay, jadi Ustazah harap kamu faham penjelas tentang hati, iaitu ikhlas, bersangka baik. Okay, jadi slide yang seterusnya. Okay, lisan. Yang kedua lisan. Yang pertama tadi adalah hati. Yang kedua lisan. Iaitu kita tengok yang pertama ucapan salam. Iaitu setiap kali bersua muka. Okay, dan hendak berpisah, hendaklah memberikan dan menjawab salam. Okay, yang mana kita ni boleh lakukan dengan ucapan salam kan, sentiasa memberi dan menjawab salam kan apabila bertemu dan berpisah, dan kita ni hendaklah menjawab salam apabila seseorang memberi salam kepada kita kan. Sebab apa? Kalau bagi salam, kalau menjawab salam wajib, kalau bagi salam sunat kan. Kan? Jadi nak bagilah salam. Dia jumpa orang siapa-siapa, Assalamualaikum. Kan kalau lelaki nak pergi masjid sebelum ada punya COVID kan, jumpa orang tua dalam masjid kena ucap salam kan, bagi salam, lepas tu salam orang tu, betul tak? Melalui lisan. Okay, yang kedua apa? Bertegur sapa, bertanya khabar dan bertegur sapa. Okay, maksudnya apa? Kita tanyalah orang tu sihat ke tak, kan jiran sebelah rumah kita ke, atau ibu bapa kita, adik-beradik kita, tanya sihat ke tak. Lepas apa? Tanya ada duit ke tak. Mungkin ada orang tu tengah susah ke, jadi kita kena tolong. Okay, kita go siapa. Jadi faham ke tentang ni? Tentang lisan? Senang kan? Kalau lisan ni lidah bercakap. Lidah bercakap kan, ucapan salam kan, ucapan bercakap. Bertegur siapa pun dia bertegur, jadi dia bercakap. Jadi senang lah kan, betul tak? Jadi Ustazah harap kamu jelas dan faham lah tentang lisan ni. Semua faham ke? Jelas ke? Faham. Boleh? Cuba cakap. On time mic. Faham. Good. Boleh. Okay, boleh. Good. Okay, good. Jadi Ustazah pergi slide yang seterusnya yang mana perbuatan. Okay, perbuatan yang mana dia membantu mereka yang memerlukan. Yang kedua, menunaikan solat berjemaah. Okay, so kita tengok yang pertama, membantu mereka yang memerlukannya. Okay, bantu dapat merapatkan. Kalau kita membantu, kita dapat merapatkan hubungan baik sesama insan. Okay, sebabnya apa? Kalau kita dah tahu kan orang tu susah. Jadi kita kena sentiasa tolong lah. Jadi kita kenal lah orang tu tengah susah. Betul tak?
Kalau kita sekali sahaja tolong, mungkin untuk hari-hari yang seterusnya kita tak tahu dia tu dah makan ke belum. Tapi memanglah orang yang susah tu memang tetap kena berusaha, kena cari duit sendiri. Jangan perlukan bantuan orang. Tapi kalau kita dah tahu kita sebagai jiran ke, kan sebagai adik-beradik, kita kena tolong. Kan kalau gaji 1,200 cukup ke? Tak cukup kan? Jadi nak tak nak kita tolong. Okey, supaya kita ni akan disukai oleh orang yang kita bantu kan. Bila kita bantu, kita bagi apa-apa bantuan, orang tu akan suka. Oh, orang ni ingat aku, orang ni sayang aku, orang ni tolong aku. Okey. So, yang kedua, menunaikan solat berjemaah. Ni untuk yang lelaki lah. Lelaki. Tapi untuk sekarang ni COVID ni agak susah kan. Kena tunggu 2 dos. Macam mana? Korang belum lagi kan sebab kamu baru 14 jadi tak diwajibkan kan. Jadi dengan solat berjemaah ni dengan cara kita kukuhkan persaudaraan. Sebabnya apa? Sebab kita berkenalan dengan jemaah lain. Kan kalau lelaki, kan kalau dulu sebelum COVID, bila dah dengar okey rapatkan saf, kadang kita sebelah pun kita tak kenal siapa kan. Kalau perempuan pun sama berjemaah, sebelah pun tak tahu siapa dia. Tapi bila dah bagi salam, kita salam orang tu, baru kita berbual, oh dari mana? Kan, oh dekat kampung sebelah, duduk kampung sebelah, tak kenal. Jadi bila dah berbual macam tu, barulah kita kenal orang tu. Kan baik-baik tak kenal jadi kenal. Okay, jadi faham ke? Faham ke? Okay, tentang ketiga ni hati, lisan, perbuatan. Okay, boleh. Jadi Ustazah harap kamu jelas dan faham. Okay, sesiapa boleh tak ringkaskan, serengkas-ringkasnya apa yang kamu faham dengan ketiga ni? Boleh? Jangan takut, jangan risau. Cepat. Lepas ni kita nak main quiz. Cepat. Boleh? Okay, Farah. Fatihah. Okay, Ramzan. Dapat mengenai hubungan silaturahim kan Ustazah. Ustazah. Dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Okay, good. Lily kata. Okay. Kan, Lily kata kalau kita gabungkan ketiga ni hati, lisan, perbuatan, sebenarnya kita dapat mengeratkan silaturahim tu lebih rapat lagi. Kita kenal antara satu sama lain. Ada jawapan lain? Ada? Ada. Cepat. Jangan takut. Okay, Fatih. Ada? Fatihah? Jangan malu. Ustazah berapa bulan kat sini? Okay, tak ada. Jadi Ustazah harap kamu jelas dan faham ya. Tentang cara macam mana nak kukuhkan persaudaraan, iaitu hati, lisan, perbuatan. Jadi Ustazah harap kamu ingatlah dan kamu praktikkan nanti. Okay, jadi lepas kita dah belajar kan tentang apa maksud manisnya persaudaraan, berpegang teguh dengan tali Allah kan. Ustazah pun dah terangkan tentang dalil nakli kan tentang manisnya persaudaraan. Lepas tu Ustazah pun dah terangkan tentang macam mana cara untuk mengukuhkan persaudaraan. Kan ketiga itu hati, lisan, perbuatan. Jadi kita main quizzes lah, itu aktiviti. Okay. Jadi Ustazah akan bagi link. Okay. Okay, semua boleh tekan. Okay, dah? Boleh? Okay. Nampak tak Ustazah share? Nampak kan? Okay, cepat ya. Semua dah? Cuba bersuara. Kalau dia cakap dah. Macam tu. Boleh? Okay. Okay, Amal dah. Fatih dah. Okay, siapa lagi? Okay, cepat masuk. Okay, Faris Irfan. Okay, Ustazah nak kamu semua masuk ya. Tidak ada yang terkecuali melainkan ada masalah internet dan sebagainya lah. Okay, 246. Ini Akil Fatih. Okay, semua dah?
Okay. Boleh Ustazah tekan start? Okay, boleh? Tak lagi, sabar Oh, Ustazah. bersuara. Line saya. Senyap. Asyik senyap. Okay, boleh. Okay, Faris jadi benda muhalazah. Okay. Kalau kita berkasih sayang, okay, yang tadi Faris cakap, kalau kita berkasih sayang antara siapa-siapa sahaja, kita akan dihormati oleh orang dan kita rasa tenang dalam hidup. Tetapi kalau kita tak berkasih sayang dengan sesiapa, kita punya hidup tak tenang. Okay, betul lah. Kan kita kena sentiasa berkasih sayang dengan orang sekeliling kita. Okay, good. Okay, ada lagi? Oh, karakter anjing. Okay. Kan. Faris anjing. Okay, dah. Boleh Ustazah tekan start? Boleh? Tak. Saya tak okey Ustazah. Ya. Okay, kalau tak okey tak apa. Tak apa. Okay. Dah? Semua dah? Boleh? Dah ya? Okey, Farah. Okay, semua dah ya? Bagi siapa yang tak ada line, tak apa. Okay, tak apa. Nanti Ustazah akan bagi link. Jangan risau. Bagi link untuk lepas kelas ke. Ustazah faham. Jangan risau. Okay, jadi Ustazah boleh tekan start? Boleh ya? Ya. Ustazah tekan ya? Semua dah bersedia? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat yang pertama Fatih. Okey, yang lain teruskan menjawab ya. Baca baik-baik. Okey, yang kedua Amal. Okey, sekarang ni tempat 3 Faris. Okey, yang lain baca baik-baik. Okey, kenapa ni Akil tak bergerak? Ada masalah internet ke? Kalau ada masalah internet tak apa. Okey, ni Akil. Kehadiran hari ini 12 orang kan. Okay, yang masuk fee 9, jadi ada 3 orang yang tak masuk. Okay, so dalam kelas kita ada 22 orang kan. Okay, yang hadir adalah korang 12 orang. Okay, tempat yang pertama Ramzan. Okay, 2 Faris. Okay, Lily. Okay, yang kedua Fatih pula. Okay, naik balik. Okay, teruskan menjawab. Baca sebelum.
Okay, Hasif, Ramzan. Okay, 4 orang dah siap Okay, 5. Okay, ada lagi 3 orang kan? Sebab ni Aki ada masalah internet kan? Okay, lagi 2 orang je. Baru 6. Okay, lagi seorang. Siapa diam belum? Okay, cepat. Okay, 8. Okay, semua dah ya. Okay, Jasmine, Lily. Okay, jadi untuk Nick Akil dia masuk internet ya. Sebab tak boleh gerak. Okay, jadi Ustazah N kan. Kita tengok ya. Okay, so tanya kepada Hasif, Faris, Farah. Okay, Ramzan tempat keempat, 5, Wan Amal, Fatih, Lily, Jasmine. Okay, so keseluruhannya baiklah. Okay. Nanti kita main quiz lagi, so jangan risau. Ni nampak ni. Okay, yang pertama Hasif, kedua Faris, okay, ketiga Farah. Yang seterusnya kawan-kawan lain. Okay, kita tak keluar ya. Okay. So kita bincang je. Okay, soalan. Okay. So Ustazah stop sharing. Okay. Okay, semua dah keluar ke kat skrin awak? Yang kita akan bincang. Okay, soalan yang kamu jawab. Okay, yang pertama menurut Ibnu Mas'ud. Kan? Soalannya, tali Allah bermaksud apa dia? Okay, Faris, cuba jawab. Boleh? Farah, siapa dia? Iaitu tali rahmat daripada Allah SWT. Agama Islam keseluruhan. Agama Islam keseluruhannya. Okey. Yang saja nak test, sebenarnya jawapannya agama Islam keseluruhannya. Okey, so slide yang seterusnya. Okey, yang ni Ustazah selitkanlah contoh soalan peperiksaan kan. Soalan peperiksaan yang mana kamu boleh tengoklah. Ada kat dalam buku kamu pun ada kan. Yang mana apakah yang dimaksudkan dengan berpegang dengan tali Allah SWT. Kan, jadi jawapannya apa? Agama Islam secara keseluruhannya. Jadi boleh juga kalau kamu nak jawab berpegang dengan tali Allah adalah berpegang teguh dengan agama Islam. Samalah maksudnya secara keseluruhan. Okey, boleh jelas? Okey, ni contoh soalan lah yang berkaitan dengan Ibnu Mas'ud. Itu tali Allah bermaksud agama Islam keseluruhannya. Okey, so yang kedua, apakah maksud ayat ni? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Okey, apa? Apa jawapan dia? Okey, boleh sesiapa? Volunteer? Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah. Okey, jawapannya yang kali biru ni kan. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah. Okey, yang mana? Ustazah dah terangkan kan. Ni tentang apa? Hadis kan? Hadis tu apa? Firman Allah. Kan, yang mana kita kena berpegang berpegang pada Islam. Okay, supaya kita dapat mengelakkan daripada hawa nafsu syaitan. Dan untuk mengelakkan dengan perkara yang tak baik lah. Okay. So slide yang seterusnya. Okay. Apa lagi soalan? Manfaat silaturahim adalah apa Dicintai dicintai oleh Allah SWT. Sebabnya apa? Okay, macam tadi siapa Farah cakap kan? Lily cakap. Kita kena mengeratkan silaturahim supaya apa? Supayalah dicintai oleh Allah SWT. Kan orang lain suka. Kita jangan ada hasad dengki. Benci-membenci, bermusuh-musuhan. So tak baguslah. Sebab dia boleh mendatangkan musibah, kan, disempitkan rezeki. Okay, jadi itulah manfaat silaturahim. Okay, so seterusnya perpaduan dan persaudaraan dalam Islam adalah sesuatu yang yang apa? wajib. Yang wajib dihayati oleh setiap Muslim. Sebab apa wajib? Sebab Allah SWT dah perintahkan dekat kita umat Islam supaya kita ada rasa sayang menyayangi, kan?
tolong menolong saudara sesama Islam, kan selalu orang cakap kan. Okay. So slide seterusnya cara mengukuhkan persaudaraan dalam Islam kecuali apa? Kecuali apa ni? Okay, cara mengukuhkan persaudaraan macam mana kecuali? Apa dia jawapannya? Jawapannya adalah mengikat perjanjian persefahaman kan? Sebabnya apa? Kita tak boleh lah Asyik nak cakap janji kau kena faham aku janji aku faham kau. Tak boleh lah macam tu. Maksudnya kita kena saling memainkan peranan masing-masing lah. Tak perlulah kita nak ikat janji untuk ada persefahaman sama-sama. Kadang sikap orang ni berbeza kan. Yang ada okey, yang ada tak okey. Jadi nak tak nak kita kena sentiasa bertolak ansur lah, kena sentiasa berbuat kebaikan. Kan macam bertanya khabar kan dari segi hati. Bertegur sapa kan lagi lisan, perbuatan tolong menolong. Okay, seterusnya apa dia? Apakah cara untuk mengukuhkan persaudaraan melalui hati? Apa jawapan dia? Ikhlas dan bersangka baik. Okey, ikhlas dan bersangka baik. Okay, sebabnya apa? Kalau kita ikhlas, Allah SWT sayang kita. Kan, orang sekeliling kita suka dekat kita. Betul tak? Okay, lagi siapa boleh terang? Kita ikhlas. Apa dia? Sebab itu adalah perintah daripada Allah SWT dan Rasul kan. Kita ikut perintah dia. Kita kena ikhlas dan bersangka baik. Kena sentiasa berfikiran positif. Betul. Dari segi hati. Okay, ini adalah contoh-contoh soalan exam kan. Dalam buku awak pun ada kan. Buku-buku latihan awak tu lebih kurang macam contoh-contoh soalan peperiksaan lah. Kan, yang mana cara mengukuhkan persaudaraan ada berapa? Ada 3 kan. Hati, lisan, perbuatan. Ikhlas, sangka baik. Kau boleh tengoklah kalau dari segi hati, okay. Macam tadi lah kita jawab ikhlas, bersangka baik. Kalau lisan, ucapan, salam, kan bertegur sapa. Perbuatan, membantu mereka yang memerlukan, menunaikan solat berjemaah. Kalau macam ni, berapa? 6 markah kan? Setiap satu markah kan? Macam tu. Okay. So, seterusnya, apakah cara untuk mengukuhkan persaudaraan melalui lisan? Okay, apa jawapan dia? Jawapan cepat. Okay, jangan senyap. Lily, Hasif, Amal, Fatih, Farah. Okay, apa dia? Ucapan salam dan bertegur sapa. Okay, ucapan salam bertegur sapa. Kan? Macam tadi saya kata apa? Kalau kita jumpa orang, kita kena bertegur sapa. Bertegur sapa lagi apa? Kena jawab salam. Kalau kita pergi masjid, kan kita jumpa jiran kita kalau waktu COVID ni tak boleh lah datang dekat. Kita cuma tegur dari jauh je lah. Okay, itu melalui lisan. Yang cara-cara untuk mengungkap persaudaraan yang Nabi Muhammad SAW ajar dekat kita. Ini pun contoh-contoh soalan yang macam tadi kan. Okay, lisan. Yang tadi hati, ni lisan. Okay, so seterusnya bantu mereka yang memerlukan adalah cara mengungkap persaudaraan melalui apa? Perbuatan. Ini adalah cara yang ketiga kan, perbuatan tu, cara yang ketiga. Yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga perbuatan. Kena tolong menolong lah. Okay. Tolong menolong, dia apa, sedekah dan sebagainya untuk merapatkan hubungan yang baik sesama Islam. Okay. Seterusnya apa? Okay, negara aman damai kerana setiap anggota masyarakat sentiasa apa? Sentiasa berdisiplin dan bertanggungjawab. Sebabnya apa? Kalau kita sentiasa berdisiplin ikut peraturan, negara kita aman dan damai kan. Tak ada apa-apa permusuhan, tak ada pergaduhan. Kita tahu tanggungjawab masing-masing. Okay. Jadi apa hikmah persaudaraan terhadap keluarga adalah seperti berikut, kecuali apa? Membentuk masyarakat yang bersatu padu. Lily. Membentuk masyarakat bersatu padu. Kenapa Lily jangan jawab? Yang lain jawab salah ya? Kan tadi Fatih, Faris, kan? Yang lain apa? Masyarakat yang bersatu padu. Okey, membentuk masyarakat yang bersatu padu. Okey. Itulah hikmah persaudaraan. Yang mana kita dapat mewujudkan kasih sayang antara satu sama lain kan. Untuk kita nak mendatangkan kebaikan, untuk mendapatkan murah rezeki kan dalam hidup kita. Kadang rezeki kita ni
ada juga rezeki orang lain kan. Selalu kan ada orang selalu cakap macam tu kan. Jadi itulah supaya kita dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu. Okay, ini adalah contoh-contoh soalan kan. Lengkapkan jadual di bawah tentang hikmah persaudaraan dalam Islam. Contoh-contoh kan ada juga soalan dia bagi apakah hikmah persaudaraan Islam kan dari segi individu, keluarga, masyarakat dan negara. Yang macam tadi Ustazah bagi iaitu masyarakat. Jadi kalau dari segi individu apa dia? Memupuk persaudaraan kasih sayang kan kamu boleh tengok jawapan tu. Mendenteramkan jiwa. Kalau keluarga apa dia? Membentuk keluarga yang bahagia, harmoni, mengeratkan hubungan silaturahim, kan masyarakat. Okay, kamu boleh tengoklah dekat dalam buku latihan kamu tu. Okay, jadi setelah selesai kita bincang kan tentang soalan-soalan yang kamu jawab tadi. Okay, jadi apa pengajaran yang kita boleh dapat kat sini? Memupuk persaudaraan berkasih sayang dan bersatu padu. Okey, yang mana pentingnya kita jaga hubungan antara satu sama lain kan? Betul tak? Sebab apa ni? Good, Farah, betul kan? Kelebihan kita dapat melihara silaturahim ni akan mendatangkan kebaikan. Rezeki, sentiasa dimurahkan rezeki. Dia apa? Jadi kita kena memupuk persaudaraan yang berkasih sayang dan bersatu padu. Okay, jadi apa nilai yang kamu boleh dapat dalam pembelajaran kita hari ni? Apa nilai? Maksudnya contohnya nilai kasih sayang ke, nilai ikhlas ke. Okay, jadi yang kamu dapat daripada pembelajaran hari ini adalah nilai ikhlas. Kan yang mana kalau dalam persaudaraan Islam kan kita mewajibkan tolong menolong. Kan? Kalau ada orang lain dalam kesusahan, contoh kita kena bagi makanan. Kalau dari segi kematian, kan orang tu tak sempat pun nak sediakan apa-apa sebab dah sibuk nak uruskan jenazah semua. Jadi kita sebagai persaudaraan tu, kita tolonglah masakkan makanan untuk orang yang datang. Macam tu lah. Okay, jadi bila kita ikhlas, jadi kita akan rasa gembira kan macam Farah cakap, Riri cakap kan dengan kebaikan kita buat dekat orang tu akan ingat kita sebab kita tolong dia kan. Jadi ni sebenarnya kita ni kita dah buangkan sikap dengki-mendengki dekat sanak saudara kita kan. Dan kita dapat mengeratkan hubungan mengeratkan hubungan persaudaraan. Okay, jadi Ustazah nak siapa-siapa boleh tak volunteer apa yang kamu faham tentang pembelajaran kita hari ni? Okay, dari segi pengajaran ke, dari segi dalil nakli ke. Okay, Faris boleh, Jasmine, Amal. Okay, dah banyak yang keluar. Okay, Fatihah, Amsyah Marizam. Okay, Fatih. Okay, boleh? Okay, siapa? Volunteer? Okay, Faris. Okay, Farah nak cakap? Siapa yang kamu faham? Boleh? Kalau macam mana nak cakap? Kita kena jaga persaudaraan kita sesama Islam. Kita kena jaga saudara sesama Islam. Okey, sebabnya apa? Okey, boleh sesiapa nak sambung lagi? Okay, Farah, sambung. Ya. Kalau kita gaduh sesama Islam, itu tak elok. Dan nanti orang yang agama lain nampak kita gaduh sesama agama kita macam tak elok lah. Betul kan. Nanti agama lain tengok macam Islam. Okey, agama-agama lain tahu Islam ni adalah sangat baik sebenarnya kan. Cuma dia orang boleh lagi dapat hidayah dan sebagainya. Jadi bila agama lain tengok, bila sesama Islam gaduh kan, contoh macam ada perarakan dan sebagainya, kan tak bagus kan. Dia boleh mendatangkan dia boleh mencemarkan image Islam tu sendiri. Okay. Yes. Image. Yes. Okay, good. Agree. Okay, lagi. Okay, sesiapa nak tambah? Okay, Faris. Nanti orang ingat Islam teroris pula. So, kita gaduh. Nanti nanti agama lain ingat kita ni teroris bahasa Melayu apa? Ustaz tahu? Pengganas. Yes, pengganas. Okay, good. Okay, jadi sekarang jam dah menunjukkan pukul 12.
Jadi itu sajalah untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okay, kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.